Okey, kita start . So, hari ini kita nak masuk bab baru, iaitu bab 6, bab terakhir, iaitu cahaya dan optik. Okey. InsyaAllah kalau tak ada halangan, saya ingat nak buat ujian pertengahan tahun dalam masa yang terdekat ni. Okey, kalau tak ada halangan lah. Okey. Saya minta awak semua bersedialah. Okey, kejap . Okey, so hari ni kita nak mulakan kelas kita dengan bab cahaya. Okey. Bab cahaya ni adalah bab yang terakhir lah, dia kesinambungan kepada bab gelombang. Okey, sebab kita tahu cahaya ni adalah salah satu daripada gelombang. So, yang kita pernah belajar dalam fenomena-fenomena yang kita belajar dalam gelombang, kita akan belajar balik pada bab cahaya ni. Sebab cahaya ni adalah salah satu daripada gelombang lah. Okey. Dia adalah gelombang melintang, tak? Gelombang melintang, dan dia dalam kategori gelombang elektromagnet, cahaya nampak yang kita sedang berada sekarang. Okey. Gelombang elektromagnet tu ada 7 beradik, macam itu, 7 beradik. Dan yang nampak dengan penglihatan manusia adalah satu saja, gelombang cahaya nampak. Okey, gelombang cahaya nampak. Yang 6 lagi tu ada di sekeliling kita, tapi kita tak boleh melihat guna mata kasar. Okey. So bila cahaya ni adalah sejenis gelombang, of course lah, yang pertama, cahaya boleh dipantulkan, tak? Boleh dipantulkan. So pantulan tu awak dah belajar sebenarnya pada sains tingkatan berapa? Tingkatan 1 pun. Sains tingkatan 1 tu ada dah fenomena cahaya ni. Salah satu dia adalah pantulan, pembiasan. So kalau kita akan belajar secara mendalam sikit lagi, kita mulakan dengan pembiasan cahaya. Pembias cahaya boleh dibias. Okey, idea cahaya boleh dibias bila kita tengok dalam kehidupan seharian kita, dengan adanya kejadian pelangi, tak? Lepas tu kita masukkan pensel ataupun objek yang panjang dalam air, kita tengok dia kelihatan bengkok. Itu menunjukkan dalam seharian kita, dalam fenomena yang berlaku di sekeliling kita, cahaya boleh dibias. Okey. Cahaya boleh dibias. Kenapa dia boleh dibias? Kerana perbezaan halaju. So cahaya ni dia bergerak dalam medium yang berbeza dengan halaju yang berbeza. Okey, kalau yang biasa kita lihat sekarang ni di sekeliling kita, kita boleh nampak telefon, boleh nampak komputer, boleh nampak image lah. Sekarang ni cahaya tu sedang bergerak dalam medium udara. Okay. Bila dia bergerak dalam medium udara, dia sedang bergerak dengan halaju dia sedang bergerak dengan halaju iaitu 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. 3 10 kuasa 8 ni maksudnya 3 lepas tu ada 8 biji kosong meter dalam masa 1 saat.
So laju lah. Okay, high speed lah dia punya tu tau. So kelajuan dia sangatlah laju, kelajuan cahaya. Okay. So bila dia masuk dalam medium yang berbeza ketumpatan, contohnya sekarang ni dia dalam cahaya, lepas tu dia masuk dalam air, contoh kita ada segelas air, kita pun nampak dia pensel tu kelihatan bengkok. Sebab cahaya tu dah bertukar halaju daripada halaju 3 darab 10 kuasa 8, bila dia masuk pada ketumpatan yang lebih tinggi, dia jadi lebih perlahan. Dia jadi lebih perlahan. Contoh macam ni lah, molekul udara ni macam ni lah. Jauh. Dia tiba-tiba dia masuk dalam air tu, molekul dia lebih dekat. Dia tak rapat macam pepejang, tapi dia lebih rapat lah daripada udara. Okey. Jadi cahaya tu bergerak sini dari udara, sini air contohnya. Okey. Jadi cahaya ni bila dia bergerak melalui medium yang berketumpatan rendah, maksudnya molekul dia jarak yang agak jauh, so dia akan bergerak lebih laju. Bila dia masuk pada molekul yang lebih rapat ni, dia akan bergerak lebih perlahan. Sama macam manusia lah, kalau kita pergi di kawasan lapang, kita boleh berjalan dengan laju tak? Tapi cuba kita pergi di kawasan yang ramai orang, contohnya pasar malam. Pasar malam ada orang ramai tak? Jadi kita nak berjalan laju tak boleh. Itu maksudnya ketumpatan kawasan pasar malam tu lebih tinggi daripada kawasan yang lapang, padang contohnya tak. Udara ni pun sama macam manusia juga. Kalau banyak molekul dia akan berlanggar-langgar, dia akan jadi lebih perlahan. Nanti masa dekatan 5 nanti kita akan belajar lagi, mendalam sikit lagi pasal cahaya, iaitu pada bab fizik kuantum. Fizik kuantum. Cahaya ni sebenarnya dia adalah partikel ataupun zarah, tapi yang tiada jisim. Kita akan belajar bab kuantum. Daripada cahaya ni lah kita dapat banyak jana-jana kuasa, teknologi-teknologi baru. Nanti kita akan belajar secara mendalam. Untuk ni kita belajar fenomena dia je dulu. Okey. Dia akan berlaku pembiasan, disebabkan oleh halaju dia. Halaju daripada laju kepada perlahan. Okey. Jadi dia akan terbias. Okey. Pembiasan cahaya, ketumpatan optik tidak sama dengan ketumpatan Bestari yang didefinisikan sebagai jisim per unit sepadu. Misalnya ketumpatan minyak lebih rendah daripada air, menyebabkan minyak terapung di atas permukaan air, tetapi ketumpatan optik minyak pula lebih tinggi daripada ketumpatan optik air. Ketumpatan optik tu maksudnya indeks biasan dia. Indeks biasan dia lebih tinggi sebenarnya. Walaupun minyak dengan air tu, air lebih tumpat lah. Minyak kurang tumpat, tapi dalam halaju cahaya dia semakin minyak tu indeks biasan dia lebih tinggi. Maksudnya cahaya semakin lebih perlahan dalam minyak berbanding dengan air. Itu. So beza dia sikit saja. Okey. Sebab tu kita tak guna ketumpatan Bestari. Ketumpatan Bestari tu ketumpatan harian biasa je kita guna. Tak? Maksudnya kalau kalau ketumpatan Bestari ni kita letak pasir, kita letak air, kita letak minyak, kita letak udara, kita boleh tengok susunan dia. Pasir di bawah, atas dia air, atas lagi minyak, atas lagi udara. Tak? Lepas tu ketumpatan Bestari. Tapi dia berbeza dengan ketumpatan optik. Ketumpatan optik ni dia ada beza sikit. Tapi kalau ikut susunan dia, kalau ketumpatan lebih tinggi,
cahaya akan bergerak dengan laju yang lebih rendah. Lebih rendah. So dalam bab ni kita tak guna ketempatan saja, kita guna ketempatan optik. Right. Ketempatan optik tu mewakili indeks cahaya, indeks biasan. Right. Okey, lagi sinar cahaya yang berbengkok ke arah garis normal apabila cahaya merambat daripada medium berketempatan optik rendah ke medium berketempatan optik yang lebih tinggi. Contoh dia daripada udara ke kaca dah. Kita tahu kaca tu lebih tinggi ketempatan optik dia. Jadi bila dia bergerak, katakanlah dia mari ni dengan bersudut daripada garis normal, garis normal. Garis normal ni sentiasa berserenjang dengan garis antara dua medium. Dua medium. Contohnya sekarang ni medium kaca dengan medium udara. Ada sempadan dia ni. Sempadan dia ni. Dan garis normal pula dia sentiasa 90 darjah. 90 darjah daripada garis antara dua optik. Dua ketempatan optik yang berbeza. Jadi sinar tuju ni dia mari sudut yang mewakili I ni adalah sudut tuju kita panggil. Sudut tuju mesti dikira daripada sinar tuju ke garis normal. Bukan garis antara dua medium. Bukan garis antara dua medium, dia garis normal. So sini I dikira. So I tu ada mewakili sudut tuju. Bila dia masuk pada ketempatan optik yang lebih tinggi, dia akan dibias mendekati arc. Kalau tengok arc ni lebih kecil daripada I. Arc tu lebih kecil daripada I, tu menunjukkan cahaya bergerak daripada medium tumpat ketempatan optik dia tinggi ketempatan optik dia rendah kepada ketempatan optik yang lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau dia bergerak daripada ketempatan tinggi ke ketempatan yang rendah, dia akan menjauhi, dia terbalik dari tadi. Sebenarnya kalau kita faham konsep, dia tak berbeza pun. Kalau daripada kurang tumpat ke lebih tumpat ketempatan optik dia, dia akan mendekati. Kalau tumpat ke kurang tumpat, dia akan menjauhi. Alright. Ini kerana laju cahaya bertambah ketika cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Okay. Maka indeks biasan boleh dikira dengan menggunakan rumus yang pertama. Indeks biasan banyak kaedah pengiraan dia. Yang pertama, ni yang pertama, tolong take note. Indeks biasan N. Indeks biasan ni kalau jumpa lepas ni, N tu adalah indeks biasan. N tu indeks biasan. Dia boleh dikira menggunakan laju cahaya dalam vacuum per dengan laju cahaya dalam medium. Indeks biasan. Okey. Maka kita dapat dalam vacuumnya biasanya 3/10⁸ lah. Ini tak berubah. Okey, cahaya dalam vacuum ataupun cahaya dalam udara ni dia bergerak dengan 3/10⁸. Okey, cahaya dalam medium ni, medium yang kita nak kira. Contohnya cahaya bergerak daripada medium udara ke medium air. Jadi kita nak kira indeks biasan bagi air, inilah rumus dia. C bahagi dengan V. Cahaya dalam vacuum ataupun cahaya dalam udara bahagi dengan dalam medium. Okey, ada satu lagi, indeks biasan boleh dikira dengan menggunakan hukum Snell. Apa itu hukum Snell? Nanti saya tunjuk lagi hukum Snell. Okey, vacuum dengan udara, indeks biasan dia sama. 1. Sebab dia jadi benchmark lah, benchmark. Dia penunjuk. Azan pula. Kita berhenti kejap .
Boleh. Okey, baik, kita sambung. Indeks biasan udara dengan vacuum dia sama 1.0, dia macam penunjuk aras lah, dia tetap satu kan. Jadi kalau lebih tumpat dia mesti 1 dan ke atas. Kalau kurang tumpat daripada cahaya mesti kosong poin-poin. Itu. Macam minyak zaitun 1.46. Dia lebih tumpat daripada cahaya. Lebih tumpat daripada udara. Perspek pun sama. Perspek, kaca, okey, intan, okey. Perspek, kaca, crown dengan fling tu dia menunjukkan sifat yang sama tapi berbeza ketumpatan optik dia. Sebab perspek ni sejenis plastik tapi kita boleh buat dia sama dengan kaca. Boleh buat cermin, boleh buat apa lagi, tingkap kapal terbang. Jadi perspek dengan kaca boleh buat spek mata tak? Cuma perspek ni ketumpatan optik dia kurang sikit je daripada kaca yang daripada pasir tak?
Okey. Kalau kita nak buat spek kan dia tanya tak, nak buat daripada kaca ke nak buat daripada plastik. Plastik tu perspek lah. Perspek murah sikit kalau nak buat cermin mata. Kalau kita buat kaca sama je dengan perspek tapi harga dia lebih mahal. Sebab kaca ni yang pertama dia susah nak didapati, dia kena forget orang tanah apa semua. Lepas tu dia punya ketempatan optik lagi molek lah. Kalau kita buat spek mata, kalau guna perspek dia tebal. Kalau guna kaca, dia boleh buat nipis sikit dengan power yang sama. Itu kelebihan kaca lah. Jadi dia lebih mahal. Okey, kalau kita tengok pembengkokan cahaya dia. Contoh kalau dalam perspek, sini kaca film dengan intan. Okey. Lagi tumpat, lagi dekat pembiasan dia dengan garis normal. Ni 42.8, ni 37.9, ni 24.9. So dia semakin rapat-rapat kalau dia tumpat. Right? Ketumpatan optik dia tinggi. Kalau macam intan ni tengok ni, 2.42 dia punya indeks biasan dia. Berbanding dengan kaca film 1.66, ini 1.5 sahaja. Tinggi tu ketempatan intan, tingkat belian lah. Sebab tu intan dan belian ni dia berkilau. Sebab dia ketempatan tinggi, ketempatan optik dia tinggi. Lepas tu dia boleh mudah untuk menghasilkan satu lagi fenomena yang kita akan belajar next class, iaitu pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Kita tengok apa keistimewaan pantulan dalam penuh. Okey, jadi hukum Snell ni dia pun keluarkanlah satu rumus yang mana ataupun satu persamaan yang mana N1 sin theta 1 macam ni. Kalau kita ada dua ketumpatan optik, sini udara katakanlah udara, sini kaca. Udara dengan kaca. So cahaya tu bergerak daripada udara, dia gerak. Okey, bila dia masuk kaca, dia akan mendekati garis normal. Dia akan mendekati garis normal sebab daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Hal laju dia daripada laju semakin ataupun berubah menjadi kurang laju. Laju juga tapi kurang sikit. So dia akan dibengkokkan. Jadi sudut tuju sini ni I dan sini R, sudut bias. I ni kita boleh letak sebagai satu. Sini dua. Okey, maksudnya udara ni kita labelkan dia dengan situasi satu, kaca kita labelkan dengan situasi 2. Okey, jadi hukum Snell dia pun buatlah satu rumusan bahawasanya N1 tu maksudnya indeks biasan bagi situasi satu. Dalam situasi ni N1-nya udara lah. N1 udara darab dengan sin theta 1. Sin theta 1 tu dalam situasi ni adalah sudut 7. Sudut 7I ni, situasi 1. Okey, sama dengan N2 sin theta 2. Sin theta 2 tu maksudnya R lah sini. Sudut bias. Sudut bias. Okey, sudut bias. So, kita boleh kembangkan lagi dia punya, permudahkan lagi dia punya persamaan. Kita boleh letak N1 per dengan N2 sama dengan sin theta 2 per dengan sin theta 1. Baik, kita tukar. Ni turun bawah, ni turun sini. Ataupun kita boleh balikkan dia, terbalikkan lagi, kita boleh letak N2 per dengan N1 sama dengan sin theta 1 per dengan sin theta 2.
Jadi awak dalam situasi gini, awak kena tahu kat mana situasi 1 dengan situasi 2. Awak boleh tukar. Katakanlah awak tak suka udara ni nak letak situasi 2. Kaca situasi 1. So boleh mana-mana je boleh. Okey. Jadi kena pastikanlah kalau 1 tu kat mana, 2 kat mana. Baru kita buat pengiraan yang tepat. Kalau kita salah, sekejap kita guna sini 1, situasi 7 kita letak 1. Dalam pengiraan kita letak 2. Belik, jadi tak dapat markah kalau buat pengiraan. Salah lah. Okey. So kalau faham sini rumus sini N2 per dengan N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2, maka marilah masalah macam mana pun awak akan dapat selesai dengan tepat. Okey. Next adalah dalam ketara, dalam nyata. Contoh, jadi persamaan yang kita dapat untuk kira N yang pertama tadi C per dengan V, hal laju cahaya dalam udara bahagi dengan hal laju cahaya dalam medium. Ataupun N yang kita boleh kira daripada rumus hukum Snell ni tadi. Hukum Snell ni N yang kedua. Dan N yang ketiga kita boleh tengok dalam situasi contoh dia macam ni. Kita tengok dalam air, ikan tu dekat je dengan permukaan air lah. Ikan tu dekat dengan permukaan air. Lepas tu kita pun ambil lembing, kita pun cuba nak bunuh ikan tu. Dok kena setara. Sebab apa? Sebab kita tengok tu adalah image ikan. Sebenarnya ikan tu duduk di dalam bawah lagi. Jadi kita panuh ke, kita lontar lembing ke, memang tak kena lah kalau kita tuju kepada image. Right? Jadi sebab tu kalau nak ke laut, ataupun orang nelayan ni dia ada banyak kena ada ilmu. Apa-apa pun kena ada ilmu. Kita tak boleh baling kepada image, kita kena baling bawah sikit sebab dia duduk pada kedalaman yang lebih dalam. So baru dapat ikan tu. Jadi keluarlah satu rumus. Mana rumusnya? Keluarlah satu rumus N sama dengan H besar bahagi dengan H kecil. H besar ni apa? Dalam nyata. Dalam nyata tu adalah dalam sebenar dia. H kecil tu adalah dalam ketara. Dalam ketara tu dalam kita nampak. Dalam kita nampak di dekat dengan permukaan air dah. Jadi kedalaman dia tu sikit je. Sebenarnya dia duduk pada kedalaman yang tinggi. Itu dalam nyata nama dia, dalam yang sebenar. So kita cuba kita tengok satu contoh. Contoh dalam buku teks ni dia kata rajah 6.14 menunjukkan satu sinar cahaya merambat daripada udara ke dalam bahan plastik. Tengok udara ke bahan plastik. So kita kena imagine lalu daripada udara kurang tumpat kepada plastik yang lebih tumpat daripada udara. Jadi cahaya tu mesti mendekati garis normal. Pada sudut 60, lepas tu dia mendekati garis normal, kita tak tahu berapa sudut dia, arc, kita tak tahu. So soalan yang pertama ni, dia suruh hitungkan sudut biasan arc. Jadi kita nak guna hak mana? Okey. Maka kita dia ada 3 kaedah tadi. Yang pertama, hal laju, guna hal laju cahaya. Tak ada pun dah soalan ni, dia tak beri pun hal laju. So kita tak boleh guna yang pertama tadi. Yang kedua, kita boleh guna hukum Snell. Hukum Snell kata N2 per dengan N1 sama dengan
sin theta 1 bahagi dengan sin theta 2. Okey. Maka kita kena guna hak ni lah, kuesioner lah. So step yang seterusnya kita kena tetapkan yang mana 1, yang mana 2. Okey, katakanlah udara ni kita letak dia adalah 1 dan plastik ni dia adalah situasi 2. Maka kita boleh selesai ni. N2 indeks biasan bagi plastik. Ni dia beri dah. Indeks biasan plastik 1.49. So 1.49 per dengan N1. N1 ni adalah udara. Udara kita kena hafal. Udara dengan vacuum indeks biasan dia adalah 1.00 sebab dia benchmark. Sebab dia adalah pengantara. Macam benchmark kita punya apa? Kita punya benchmark dalam bahasa Melayu apa? Kita punya penunjuk. Penunjuk kita adalah di udara dan di vacuum. Nilai dia sama 1. So N1 sin theta 1 sin theta situasi 1 dia di sini 60. Sin 60 per dengan sin R. Kita nak cari R sekali. Dah. Maka bolehlah selesai guna kalkulator kalkulator. Jadi kita susun balik sin R sama dengan sin 60 per dengan 1.49. 1.49. Sebab kita tukar kedudukan dia. Saya harap pertukaran kedudukan ni semua orang dah tahu, semua orang dah belajar matematik. Itu adalah teknikal matematik. So saya harap awak tahu. So maka kita guna kalkulatornya, tekan sin 60 bahagi dengan 1.49. Tekan dulu sama dengan. So awak akan dapat 0.58. Okey. Jadi sin R sama dengan 0.58. Ada lagi belakang dia ni 1, 2, 2, 5, 1, 0, 3. Dia panjang. Jadi kalau dalam periksa boleh ambil 3 tempat puluhan ataupun 2 tempat puluhan sahaja. Kita tak ambil sin R, kita nak R. Maka R sama dengan sin bila pindah ke sebelah dia akan jadi sin negatif 1, sin inverse. Sin inverse. Dekat kalkulator ada sin inverse. Awak kena tekan shift sin. Shift sin. Dia akan keluar sin negatif 1. So ambil jawapan 0.581. Tekan sama dengan, maka awak akan dapat R dia adalah 35.53 ataupun 54 darjah. Itu sudut. Sudut So 35.54 sudut dia. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey. So akan dapat A. Lepas tu nak kira B pula. Nak kira B ni. Hitungkan kelajuan cahaya dalam plastik. So cahaya dalam udara kita tahu 3 darab 10/8. Nak dapat mana cikgu? Okey, kalau dalam periksa katakanlah awak tak ingat kelajuan cahaya, dia ada pada muka surat depan sekali. Muka surat depan senarai rumus tu dia ada, dia tulis situ. Kalau tak ingat lah, tapi kebanyakannya orang fizik dia akan ingat automatik. Kelajuan cahaya dalam udara sini 3 darab 10/8. Dalam plastik tak ingat lah, kita kena kira. So nak kira dia kena guna rumus yang pertama tadi. N sama dengan C per V. Tak? C per V. So N tu dia beri dah N 1.49 sama dengan C dalam cahaya dalam udara tadi 3 darab 10/8. Kita nak cari nilai V berapa?
Okey, maka naik je lah. Buat tukaran V sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 per dengan 1.49. Maka dapatlah nilai V dia bla bla bla. Iaitu ni 2.01 darab 10 kuasa 8. Masih lagi laju, cuma dia lebih perlahan sikit je lah. Right? Okey, contoh yang kedua. Ni contoh yang kedua ni, kalau kita tengok rumus yang nombor 3 tadi, dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Apabila sekeping shilling diperhatikan dalam sebuah bikar yang mengandungi satu larutan air lah, satu larutan ni kita tahu larutan apa. Imej shilling kelihatan pada ketinggian sama dengan 2/7 kedalaman larutan. 2/7, katakanlah kalau dalam larutan tu 7 cm contohnya lah. Jadi kedalaman larutan yang imej tu kita nampak pada kedalaman 2 cm. Asal dia 7. Asal dia 7 tapi kita nampak sebabkan pembiasan kita nampak kedalaman dia 2. Berapakah indeks biasan? So nak kira N sama dengan H besar bahagi dengan H kecil. Tak? Dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Dalam nyata dia 7 cm. Kita anggap dia 7 cm. Tapi kita nampak pada kedalaman 2. So 7 bahagi 2 berapa? Kita akan dapat 7 bahagi 2. Apa? Salah. Gini. Imej kelihatan pada satu ketinggian yang sama dengan 2/7 kedalaman larutan itu. 2/7. Maksudnya 2/7 tu daripada bawah. Daripada bawah. So, bukan 2 lah sini, 5 sini lah. 5. Sebab dia 2 tu daripada bawah. So, sini ni 5 lah. 5 lah. Kalau kedalaman H ni kita andaikan dia 7. Kita andaikan dia 7. So 7 bahagi 5 awak akan dapat 1.4. Itu indeks biasa dia. So dalam soalan ni dia sebenarnya mudah saja, cuma kita nak memahami soalan. Kita nak mentafsir soalan. Kita nak sebab tu fizik dia banyak imajinasi. Dia awak kena imagine. Okey. Kalau dia beri dalam bentuk ayat, awak imagine dalam bentuk grafik, gambar rajah. Okey, dia kalau perjalanan sebuah lori macam ni. Dia banyak kena imagine lah. So akan dapat 1.4. Boleh? So kita belajar 3 rumus hari ni. N sama dengan C bahagi dengan V. Yang kedua, N2 per N1 sama dengan sin theta 1 bahagi dengan sin theta 2. Dan yang ketiga, N sama dengan H besar bahagi dengan H kecil. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey, jadi awak nak tugasan hari ini adalah pada muka surat dalam modul saya nak awak buat. Nak faham kena buat. Sebab ilmu ni kata seorang ustaz, tok guru saya, dia kata ilmu ni macam binatang yang buas. Binatang buah. Binatang peliharaan. Right. Binatang peliharaan. Dia hak kita dah. Tapi binatang peliharaan ni dia jinak dah. Ada kita je. Tapi kalau kita tak tambak dia akan terlepas ke merata-rata dah. Kalau kita bela lembu, kita tak tambak, dia akan merayau pergi merata-rata. Sama juga dengan ilmu. Ilmu ada di sekeliling kita. Kita nak dapatkan dia, kita kena tambak dia. Macam mana kita nak tambak dia? Kita buat latihan dan menulis. Itu cara dia.
Maksud, jadi buku modul ni saya nak buat muka surat 190 semua soalan pengiraan. Soalan pengiraan. Dengan menggunakan 3 rumus tu. 3 rumus ni. Kalau awak faham, confirm boleh jawab. Right. Menggunakan 3 rumus tadi. So muka surat dia 190, 191, 192. Semua soalan pengiraan. Okey? Cuba buat Cuba buat. Kalau tak faham, kita boleh bincang esok. Untuk kelas sebelum kita masuk peraturan dan penuh esok, kita boleh bincang jawapan dia dulu. Boleh? Boleh. Boleh. Anak yang dikasihi serta disayangi. Sekejap Okey. So kehadiran hari ni berapa? 20 orang sahaja. 6 orang lagi tidak hadir. Sekejap saya buka siapa tak hadir. Macam biasa 2 orang tu Iyad dengan tu memang tak hadir lah. Iyad dengan Zahidah memang tak hadir lah. Ke ada? Yeah, tak ada. Saya tak ada. Memang tak ada lah. Iyad nak tukar sekolah dah. Pula. Macam biasa yang tak hadirnya adalah ya. Amru ada Amru? Amru tak ada tak? Ada. Amru ada. Amru ada. Lepas tu tak ada lagi yang dah mesej saya tadi adalah Anis Akmal dengan Nurul Ain. Sekejap. Anis Akmal, Nurul Ain. Anis Akmal. Dua orang lagi, siapa tak ada? Dua orang lagi, siapa tak ada? Daring ada daring? Daring ada tak daring? Tak ada. Tak ada, okey. Lain seorang lagi. Dania cikgu. Damia. Dania tak ada. Okey, beres. Terima kasih. Dania Haikal. Okey, beres. Terima kasih banyak. So kita jumpa esok. Cuba buat latihan tu. Kalau tak boleh buat, kita bincang esok Diguna 3 rumus tu je. Boleh Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Astagfirullah. Tubuh ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu.